Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir dalam bab 2, iaitu 2.6 makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Apakah yang dimaksudkan makanan kesihatan? Makanan kesihatan merujuk kepada bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Antara isu berkaitan dengan masalah kesihatan adalah harga makanan kesihatan yang tinggi, kaedah pemprosesan dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Suplemen kesihatan adalah merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti yang kecil tetapi berkepekatan tinggi. Antara isu berkaitan dengan suplemen kesihatan termasuklah pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Oleh sebab keperluan badan seseorang individu berubah, dos pengambilan suplemen kesihatan sukar ditentukan dengan tepatnya. Hasilnya, pengambilan suplemen kesihatan yang berkurang atau berlebihan sering berlaku dan dapat menyebabkan kesan buruk kepada pengguna. Suplemen kesihatan ni dia macam ambil vitamin lah, ambil vitamin ke ambil apa-apa saja makanan untuk menambahkan kesihatan kita ataupun untuk mengekalkan kesihatan kita. Dasar keselamatan makanan kebangsaan telah dikuatkuasakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Program Keselamatan Makanan. Dasar ini adalah untuk melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan, dan dasar ini juga menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan juga global. Satu lagi adalah pihak berkuasa kawalan dadah diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. Sebab tu kalau kita tengok pada kotak atau botol makanan kesihatan, dia akan ada macam kat sebelah tu QR code ataupun dia ada dia punya nombor kawalan dia. Pelekat dan label dan kotak Pelekat dengan label dan kod QR akan dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Maksudnya kalau ada QR code atau ada nombor kawalan tertentu, itu menunjukkan bahawa makanan tersebut telah ataupun makanan kesihatan tersebut telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain wujudnya label dan kod QR, penekanan juga perlu diberikan terhadap usaha meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu
memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Sebab kadang-kadang kita tengok iklan berkaitan dengan makanan kesihatan yang banyak. Di radio, di TV, di dalam media sosial, banyak mengiklankan berkaitan dengan makanan kesihatan ataupun suplemen makanan ini. Jadi kadang-kadang kita tak tahu nak memilih suplemen mana yang sesuai dengan keperluan kita. Jadi, bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan pengguna, Kerajaan Malaysia mengawal mutu makanan melalui Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Jadi ada dua yang berkaitan dengan untuk melindungi kebajikan pengguna untuk makanan adalah ada dua, iaitu Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Akta Makanan 1983 merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan. Bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Maksudnya kat sini mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau penjara atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan dan ditentukan oleh mahkamah. Ini akta dikuatkuasakan oleh kerajaan. Satu lagi adalah Peraturan Makanan 1985. Apa dia Peraturan Makanan 1985? Peraturan Makanan 1985 ialah undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas dari sebarang bahan pencemar dan racun. Sebagai contoh, Peraturan Makanan 1985, maklumat dalam label makanan harus mengandungi perkara-perkara seperti dalam rajah berikut. Maksudnya kat sini, bila kita beli makanan, di luar makanan tersebut, label dia tu mesti ada benda ni. Mesti ada bahagian yang di label seperti inilah. Apa dia? Yang pertama, nama sebutan sebenar makanan. Maksudnya kalau benda tu ada roti, dia kena tulis nama dengan jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Yang kedua yang perlu ada pada label makanan ialah senarai ramuan. Apa senarai ramuan? Ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Maksudnya
ramuan yang mula-mula adalah yang digunakan paling banyak dalam makanan tersebut. Contohnya macam buat roti, bahan utama dia ialah tepung gandum ataupun tepung berprotein tinggi. Jadi itu adalah merupakan bahan utama. Dia akan susun ikut kuantiti dia, daripada paling banyak kepada paling sedikit. Kemudian yang ketiga ialah arahan penyimpanan. Bagaimanakah cara kita nak menyimpan makanan tersebut? Sepatutnya ada pada label makanan. Kemudian maklumat pengeluaran. Maklumat pengeluaran adalah merujuk kepada nama dan alamat pengilang ataupun pembungkusan atau ejen termasuk produk import. Kalau contoh kita beli produk import, siapa dia punya ejen dia, pengimport dia. Seterusnya ialah penandaan tarikh. Penandaan tarikh, pastikan bahawa makanan yang dipilih tidak melepasi tarikh luput. Tarikh ni biasanya dia akan tulis tarikh luput bila ataupun tarikh dikilangkan, tarikh pengeluaran. Dia mesti ada tarikh tu kat situ. Seterusnya pernyataan mengenai kuantiti, berat ataupun isi padu makanan. Pernyataan mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut. Maksudnya macam roti ni, ada berapa gram roti ini dalam paket tu. Itu mesti dinyatakan pada label dia. Seterusnya ialah pernyataan aditif makanan. Aditif makanan adalah bahan tambahan yang ditambah pada makanan selain daripada ramuan tadi. Jadi perlu menyatakan semua aditif makanan yang dibenarkan, iaitu bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan conditioner makanan. Mesti dinyatakan di situ. Seterusnya pelabelan makanan, iaitu maklumat mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. Dan yang terakhir ialah akuan pemakanan, iaitu menunjukkan kualiti makanan produk tersebut. Ini adalah benda yang perlu ada pada label makanan menurut Peraturan Makanan 1985. Okey, seterusnya status halal makanan. Okey, ini adalah merupakan logo halal yang betul. Maksudnya kat sini kalau kita nak beli makanan, ini adalah logo yang betul lah untuk menentukan status halal makanan tersebut. Jadi tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di tempat makan atau produk makanan itu adalah halal. Jadi kita kena hati-hati, kadang-kadang ada juga cop halal dia tu, tapi halal dia tu halal yang mungkin halal dia fake. Ataupun kalau untuk yang makanan yang kita import daripada luar negara, dia mendapat sijil halal daripada negara tersebut. Jadi kita kira makanan tersebut kira halal lah, sebab dia telah mendapat kelulusan halal daripada negara tempat dia buat makanan tersebut. Okey. Jadi itu sahaja berkaitan dengan tajuk 2.6. Jadi kita dah habis bab 2. Itu sahaja untuk PDPR pada hari ini. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya kepada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.